Salam sejahtera saudara, saya Christine Ling. Dan saya Reza Abdullah, kami bersama saudara di waktu yang sama dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini, Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu memberi jaminan akan mengurus kepulangan pelarian Vietnam dari Malaysia ke tanah air mereka secepat mungkin. Dan Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pula bersetuju sekatan dagangan dikenakan ke atas rejim Pretoria. Dalam bahagian sukan, skuad Malaysia ke Pesta Bola Merdeka akan diumumkan esok. Berita sepenuhnya. Wisma Putra mengumumkan Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian atau UNHCR akan mengurus kepulangan pelarian-pelarian Vietnam di Malaysia ke tanah air mereka. Menteri Luar Datuk Abu Hassan Omar berkata UNHCR akan menandatangani memorandum persefahaman dengan Vietnam di Geneva mengenai usaha membawa pulang pelarian Vietnam tidak lama lagi. Datuk Abu Hassan berkata beliau puas hati dengan usaha UNHCR untuk mengurus penghantaran balik pelarian dan berharap ia akan dilakukan secepat mungkin. Petang tadi Menteri Luar Datuk Abu Hassan Omar mengadakan perbincangan 30 minit dengan Ketua Biro UNHCR untuk Rantau Asia dan Oceania, Encik Sergio Vera Di Mello. Encik Di Mello datang ke Kuala Lumpur untuk mempengerusikan rundingan tidak rasmi UNHCR mengenai pelarian Indo-China yang bermula esok. Selepas perbincangan dengan Encik Di Mello, Datuk Abu Hassan memberitahu pemberita bahawa pihak UNHCR sedia membantu Malaysia untuk mengurus kepulangan pelarian Vietnam dari negara ini. Menurut beliau, UNHCR akan mengemukakan satu rancangan kepada Vietnam untuk membawa balik pelarian Vietnam secara teratur. Apabila siapa nak balik ke Vietnam, mereka akan membuat permohonan kepada UNHCR. Dan UNHCR akan menghantar permohonan-permohonan ini kepada negara Vietnam. Dan selepas itu, apabila disetujui oleh Vietnam, UNHCR akan mengaturkan cara-cara mereka ini pulang ataupun menghantar balik mereka ini daripada negara tempat tinggal pertama ke Vietnam. Dan apabila berada di Vietnam, mereka UNHCR akan juga mengawasi bahawa orang-orang yang pulang ini diberi bantuan dan juga tidak ada apa-apa penindasan oleh pihak Vietnam. Katanya untuk menjayakan usaha ini, Vietnam perlu memberi kerjasama sepenuhnya. Saya berharap bahawa Vietnam akan memproses permohonan-permohonan orang-orang yang tak balik dengan segera dan juga dengan segera menandatangani satu memorandum sefahaman yang akan diadakan di antara UNHCR dengan Vietnam bagi menentukan cara-cara pemulangan mereka yang berkenaan. Menurut beliau, tidak ramai pelarian Vietnam di Pulau Bidong yang memohon untuk kembali ke tanah air, tetapi lebih 300 pelarian dari negara yang sama di Hong Kong bersetuju untuk pulang. Datuk Abu Hassan akan berucap esok di pembukaan rundingan tidak rasmi UNHCR mengenai pelarian Vietnam. 2 orang nelayan mati lemas apabila dilanda ombak besar ketika mereka menjala udang galah di Kuala Semerak dekat Pasir Putih. Mereka dikenali Haji Mukhtar Harun, 41 tahun dan Jusuh Matsan, 51 tahun dan kedua-duanya dari kampung Kuala Semerak, Pasir Putih. 2 orang nelayan lain, Awang Hamad Sulaiman, 40 tahun dan Haji Said Harun, 50 tahun, terselamat dalam kejadian pukul 10.30 pagi tadi. Sementara itu, Jabatan Kaji Cuaca menasihati nelayan yang hendak turun ke laut menghubungi jabatan berkenaan terlebih dahulu kerana angin kencang dijangka melanda kawasan pantai negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung pada pertengahan dan hujung bulan ini. Jurucakap jabatan berkata angin selaju 40 hingga 60 knot sejam diramal akan melanda Pantai Kelantan, Terengganu dan Pahang pada 20 hingga 25 hari bulan ini. Latihan terjun bebas anggota pasukan khas laut atau PASKAL akan diteruskan walaupun 2 anggotanya terbunuh dalam latihan seumpama itu bulan lalu.
Menteri Pertahanan Tengku Ahmad Ritaudin berkata bagaimanapun lembaga penyiasat yang ditubuhkan mencari punca nahas itu akan memperakukan beberapa cadangan kepada pihak berkuasa untuk mengelakkan kejadian seperti itu pada masa hadapan. Kelab Kaki Tangan Awam Kementerian Pertahanan atau KAKEM hari ini mengadakan satu majlis khas menghargai jasa bekas Ketua Setiausaha Kementerian itu, Tan Sri Haji Muhammad Yusof Abdul Rahman. Tan Sri Haji Muhammad Yusof bersara sebagai KSU Kementerian Pertahanan pada 22 Februari lalu selepas berkhidmat selama 10 tahun 2 bulan. KAKEM menghargai jasa bekas KSU mereka ini dengan membukukan sejarah hidup Tan Sri Haji Muhammad Yusof dari zaman kecilnya hingga detik persaraan beliau. Saya berasa syukurlah kerana telah dapat berkhidmat dengan kerajaan selama 30 tahun yang sebenarnya. Dan di dalam jangka waktu 30 tahun itu, saya rasa sebanyak sedikit saya telah dapat menjalankan tugas saya dengan memberi kesan kepada bangsa dan negara. Dan yang saya bersyukur sangat ialah kerana setengah daripada karier saya telah ditempatkan di Kementerian Pertahanan. Persembahan tablo bertajuk Jasamu Dikenang turut dipersembahkan oleh ahli-ahli KAKEM untuk mengembalikan nostalgia ringkas zaman muda Tan Sri Haji Muhammad Yusof. Di puncak anak berpendidikan, tetap ramah, azam di dadanya, sombong dan bongkak sesama. Menteri Pertahanan Tengku Ahmad Ritaudin dalam ucapan pelancaran buku ini berkata, kisah hidup Tan Sri Yusof berkhidmat selama 30 tahun dalam perkhidmatan awam perlu menjadi teladan kepada pentadbir-pentadbir muda untuk menjadi pentadbir yang baik. Beliau berharap usaha KAKEM mengiktiraf peranan seorang pentadbir dapat dicontohi oleh kesatuan atau pertubuhan lain sebagai rekod atau bahan rujukan masa depan. Beliau kemudiannya menyampaikan buku cenderamata ini kepada Tan Sri Yusof Abdul Rahman, Ketua Pengarah Akim Negara Datin Zakia Hanum dan wakil-wakil Perpustakaan Negara, Lembaga Tabung Angkatan Tentera serta Perpustakaan Angkatan Tentera. Bercakap kepada pemberita selepas ini, Tengku Ritaudin berkata, latihan terjun bebas anggota pasukan khas laut atau PASKAL akan diteruskan walaupun 2 anggotanya terbunuh bulan lalu. Bagaimanapun katanya, lembaga penyiasat akan memperakukan beberapa cadangan mengenai latihan seumpama itu bagi mengelakkan kejadian serupa di masa depan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan membina rumah pangsa kos sederhana dan murah untuk penempatan tetap penduduk rumah pangsa di Taman Ikan Emas, kilometer 5.6 Jalan Ceras. Datuk Bandar Datuk Ilyas Omar berkata kerja pembinaan projek itu dijangka siap setahun selepas pelan induk pembangunan kawasan itu diluluskan. Ada 200 keluarga tinggal di unit rumah panjang kawasan ini. Mereka mendiami kawasan ini sejak 10 tahun lalu. Kebanyakan mereka mangsa banjir dan kebakaran di ibu kota. Dan lewat malam semalam, sebahagian daripada rumah panjang ini hangus dalam satu kebakaran. 10 buah rumah panjang di sini hangus sama sekali, manakala 7 daripadanya mengalami kebakaran di bahagian dapur. Datuk Bandar Datuk Ilyas Omar yang melawat kawasan ini pagi tadi mencadangkan pelan pembangunan perumahan penduduk terbabit dilaksanakan. Antaranya pembinaan rumah pangsa kos sederhana dan murah. Kita akan membina semula kawasan ini untuk dijadikan rumah pangsa yang tetap dan lebih elok, dan mangsa-mangsa ini akan ditempatkan semula di dalam rumah pangsa yang akan dibina oleh Dewan Bandaraya ini. Kawasan ini besar juga, lebih kurang 9 ekar semuanya, ataupun 7 ekar dengan antara 7 dan 9 ekar, dan boleh dibangun semula dengan dibinakan rumah-rumah bangsa yang berbentuk moden, yang lebih baik, yang tetap. Mengikut Datuk Ilyas Omar, projek perumahan ini akan siap dalam jangka masa 1 tahun. Sementara itu, 73 keluarga terbabit dalam kebakaran ini ditempatkan di sekolah rendah jenis kebangsaan Nam Kueng Ceras. Kerana sekolah ini
akan buka pada Januari. Jadi saya minta Khidmat Bandaraya akan pakai utamalah mana-mana ada kekosongan ini flat. Jadi mereka boleh pinta segera. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kini menguruskan bantuan kecemasan kepada penduduk ini. Berita urus niaga, Malaysia berminat menjual koko kepada Soviet Union untuk membaiki hubungan dagangan kedua-dua negara. Timbalan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Kok Wee Kiat berkata jumlah dagangan bagi 8 bulan pertama tahun ini ialah RM334 juta dengan Malaysia mengeksport barangan utama khususnya getah, minyak sawit dan timah yang bernilai kira-kira RM263 juta. Dan dalam perkembangan berkaitan, Uzbekistan dan sebuah syarikat tempatan akan mengkaji kemungkinan bekerjasama mengeluarkan alat-alat pendingin udara. Menurut pengerusi Jemaah Menteri Republik Uzbekistan, Encik G.K. Kadyrov, 50% daripada modal berbahaya usaha sama itu dipegang oleh Uzbekistan. Sementara syarikat OYL Industries Berhad dan rakan pengeluar serta pengekspornya memegang 49%. Jumlah modal berbahayanya akan ditetapkan selepas kajian itu dijalankan. Dalam sidang akhbarnya, pengerusi Jemaah Menteri Republik Uzbekistan, Encik G.K. Kadyrov berkata kajian kerjasama itu akan dimulakan beberapa bulan lagi. Kajian itu menurutnya akan menentukan antaranya jumlah pelaburan dan pengeluaran. Menurut Encik Kadyrov, undang-undang baru Rusia menetapkan keuntungan syarikat dan pasaran berdasarkan nisbah 51% bagi pihak Soviet dan 49% kepada rakan kongsi luar negeri. Sebelum itu, perwakilan 5 orang dari Republik Uzbekistan melakukan lawatan lebih sejam ke kilang syarikat OYL di Shah Alam. OYL Industries mengeluarkan dan memasarkan alat pendingin udara selama 14 tahun. Pengerusi OYL Tun Omar Yok Leng Ong berkata lebih 50% pengeluaran untuk pasaran luar negeri. Beliau memberitahu perolehan kumpulan untuk tahun ini dijangka dalam lingkungan 100 juta ringgit. Tun Omar berkata perlaksanaan kerjasama dengan Republik Uzbekistan bermakna syarikat OYL akan menempatkan kilang alat pendinginnya yang pertama di luar negeri. Syarikatnya akan memberi perhatian kepada bentuk teknologi yang diperlukan oleh Republik Uzbekistan. Aku Karim suami ini. Novel oleh Atika dalam Cerita Rama esok jam 8.35 malam. Saudara, sekian acara sukan semasa. Secara gas itulah Rosli Darmin menyampaikan berita sukan. Rosli. Ada-ada aja Christine. Terima kasih Chris. Selamat pagi saudara, apa kabar? Dan seperti biasa di waktu ini kita bertemu lagi dalam berita sukan. Saya mulakan dengan bola sepak. Liga bola sepak separuh profesional yang dikenalkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FM tahun depan akan mempunyai undang-undangnya tersendiri. Pengerusi Jawatan Kuasa Liga Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah bertitah rang undang-undang itu dibuat dalam laporan Jawatan Kuasa Baginda kepada FAM. Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah berkata undang-undang Liga Separuh Profesional akan memudahkan kefahaman klub-klub bola sepak mengenai tindakan yang perlu diambil dalam liga itu. Mudah-mudahan dengan adanya satu legislation ini dapatlah pemain-pemain atau klub-klub di negara kita ini tahu apa yang patut dibuat, apakah patut tidak buat. The do's and don'ts of each players and each club. Dan saya rasa dengan adanya satu guideline ini, satu panduan ini dapatlah semua pihak lebih bertanggungjawab. Baginda bertitah beberapa negara Eropah seperti England, Jerman dan Belanda menyatakan kesediaan membantu FAM melancarkan liga itu tahun depan. Isu pemain-pemain yang enggan menyerang jersey kebangsaan juga menarik perhatian Baginda. Baginda yang juga memangku jawatan pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan FAM berkata, laporan jurulatih kebangsaan Richard Bate dan penolongnya Haji Ahmad Syafi'i mengenai kedudukan pemain yang menarik diri daripada latihan pusat sudah diterima. Baginda menyatakan sokongan terhadap tindakan Bate dan berasa duka cita atas perbuatan Azizul Abu Hanifah dan Lim Tiong Kim kerana menolak tawaran untuk mewakili negara. Tindakan Subadrun Aziz, Radhi Mat Din dan Chow Siu Yai juga mendukacitakan Baginda.
Siasatan terperinci akan dijalankan ke atas Subadron, Radhi dan Si Uyai bagi menentukan masa depan mereka dalam pasukan bola sepak negara. Sementara itu, skuad bola sepak kebangsaan untuk Pesta Bola Merdeka akan dinamakan esok. Jurulatih Richard Bate dijangka mengadakan satu sesi latihan khas pagi esok di Wisma FM sebelum 18 pemain kebangsaan disenaraikan. Sementara itu, petang tadi 25 pemain dalam skuad latihan Pesta Bola Merdeka terus berlatih dan menunggu penuh debaran. Tentunya dalam fikiran mereka terselit satu soalan. Siapakah yang akan digugurkan? Jurulatih Richard Bate setakat ini masih merahasiakan semua itu. Satu sesi latihan terakhir dijangka diadakan pagi esok untuk memberi Bate gambaran jelas 18 pemain yang akan menyarung jersey kebangsaan di Pesta Bola Merdeka kali ini bermula 8 Disember. Semua pemain berada pada tahap kecerdasan kecuali Dolah Saleh, Jelani Wilastra dan Kwet King Hyong. Ketiga-tiga cedera. Bagaimanapun Dolah Saleh dan Jelani Wilastra menyertai latihan petang tadi. King Hyong dibenarkan berehat. Beralih kita kepada bola sepak bawah 14 tahun pula. Pahang menewaskan Tentera 4-0 di Stadium Bandaraya Ceras petang tadi. Dan kemenangan itu amat bermakna bagi penjerang Pahang, Basri Muhammad Sharif. Dalam perlawanan ini, Pahang berbaju merah membuka jaringan 20 menit selepas whistle pertama ditiup. Gol pembukaan dijaringkan oleh Basri Muhammad Sharif. Pada menit ke-29, Basri sekali lagi menjaringkan gol bagi Pahang. Basri membuat jaringan ketiga 2 menit kemudian. Pada separuh masa kedua, Basri menambahkan satu gol lagi bagi Pahang pada menit ke-61. Pahang 4, Tentera 0. Kejuaraan hoki kebangsaan bawah 15 tahun dalam perlawanan kumpulan I pagi tadi, Johor menumpaskan Pahang 3-0 di Stadium Tun Razak. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kelantan dan Melaka Seri 0 sama. Kejuaraan tenis Master Amerika Syarikat, Boris Becker muncul juara kejuaraan itu setelah mengalahkan Ivan Lendl dalam perlawanan yang berterusan selama hampir 5 jam. Permainan selama 4 jam 42 minit itu tamat apabila pukulan backhand Becker melepasi net dan tidak dapat ditangkis oleh Lendl, lalu memberi kemenangan 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 kepada pemain dari Jerman Barat itu. Kemenangan itu mengakhiri kejuaraan 3 tahun berturut-turut bagi Lendl dan adalah kemenangan pertama bagi Becker. Becker menerima hadiah wang tunai $150,000, sementara Lendl mendapat $135,000. Kita saksikan perlawanan separuh akhir yang berlangsung semalam. Lendl berbaju merah dan Stefan Edberg terikat dalam tiebreaker sebelum Lendl mendahului 5-3 apabila Edberg menghantar serve di luar garisan. Edberg kemudian mengatasi Lendl 5-4. Bagaimanapun, hantaran serve dan pukulan backhand memberi Lendl servis kemenangan. Hanya saja itu berita sukan malam ini, saudara, dan insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan banyak lagi berita-berita sukan yang menarik. Dan saya kembalikan kepada Razak dan Kristen Ling. Silakan Razak dan Kristen. Terima kasih Rosli. Jadi setakat itu dulu saudara berita daripada kami. Bagi hendaknya menonton rancangan-rancangan kami. Dan seperti biasa berita akhir akan menemui saudara pukul 11.30 malam nanti. Pada semua, selamat menonton. Salam hormat.